Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita bersama saya Luqman Haris, di mana seperti biasa kita akan singkapkan kisah-kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda dalam buletin-buletin kami di saluran 501 setiap hari dan juga sepanjang hari. Dengan hanya 2 hari lagi tinggal sebelum pilihan raya negeri Sabah, sesuai untuk cerita memfokuskan perbincangan kita hari ini ke negeri di bawah bayu itu. Tapi seperti biasa, cerita tidak mahu fokus banyak kepada perkembangan terkini politik, berkempen, manifesto calon dan sebagainya. Rancangan ini mahu fokus kepada pemegang taruh yang terbesar dalam PRN Sabah, malah mana-mana pilihan raya sekalipun, iaitu rakyat. Di sebalik segala isu-isu dan perkembangan politik yang kami bawakan berkenaan dengan PRN Sabah, banyak juga kisah-kisah di sebaliknya, di belakang tabir, kisah-kisah rakyat, warga pengundi di Sabah. Kerana Sabah antara landscape politik yang paling unik di Malaysia, isu yang dihadapi di setiap kerusi DUN, oleh setiap kelompok masyarakat itu berbeza mengikut lokasi dan sebagainya. Dan saya hari ini mahu ke Pagalungan, iaitu kawasan di Sabah yang bersempadan dengan Indonesia bersama dengan Shah Hairizal, dan malah kawasan ini begitu terpencil dan connection dan jaringan telekomunikasinya begitu tidak memuaskan. Shah terpaksa bercakap dengan saya hanya menerusi telefon kerana kita dapat melihat wajah Shah hari ini kerana jaringan telekomunikasi yang kurang memuaskan di situ. Shah, dengar saya cakap dari Pagalungan? Ya, Rahman. Dengar, Rahman. Shah, okey. Pertama sekali, satu kawasan yang unik, Pagalungan ini sempadan antara Sabah dan juga Indonesia, agak terpencil, muka buminya juga agak unik dan sudah tentu warga, penduduk dan rakyat di sana juga agak unik. Di sana apa demografinya, pengundinya? Contohnya apa pekerjaan mereka yang duduk di Pagalungan ini? Baik, Rahman. Saya mungkin sedikit untuk saya kongsikan. Sebenarnya saya sekarang ni baru saja tiba sebenarnya daripada Pagalungan, pekan Pagalungan itu, menggunakan perahu yang ditambah baik menjadi bot sebenarnya, Rahman, menggunakan enjin, dan ada dua jenis enjin, ada yang besar sikit dan ada yang kecil, dan berlainan hargalah bagi penduduk di luar daripada Nabawan ini. Jika menggunakan perkhidmatan ini kena kurang-kurangnya, Rahman, kena ada RM300 untuk pergi balik sahaja daripada Pangkalan Salong yang masih lagi berada di dalam daerah kecil Pagalungan ini untuk ke Pagalungan. Okey, kalau kita nak faham, Rahman, Pagalungan ini sebenarnya kalau diikutkan kebanyakan mereka di sini, kalau ikutkan etnik, sebenarnya kebanyakan mereka adalah etnik Murut, dan selebihnya kebanyakan mereka kalau ikutkan peratusannya adalah daripada Murut Tahol. Dan kalau ikutkan aktiviti ekonomi, kalau nak ikut apa yang sempat saya dan juga kamera Alex meninjau di sekitar kawasan Pagalungan itu, kebanyakan mereka adalah hanya menggunakan kawasan tanah yang ada untuk dibangunkan, tetapi mereka sebenarnya menggunakan tanah yang belum lagi menjadi milik mereka, Lokman. Kerana mereka sebenarnya dalam usaha untuk mendapatkan grant daripada pihak kerajaan, dan dipahamkan kawasan mereka itu masih lagi di bawah pentadbiran kerajaan negeri dan menjadi salah satu daripada kawasan hutan simpan. Dan mereka hanya berkebun dan bertani. Dan kalau nak ikutkan, Lokman, ada sekolah rendah, ada 7 sekolah rendah yang berada di sepanjang sungai Longgongon ini. Tapi, Lokman, kalau saya nak cerita sebenarnya first impression lah, bila 2 jam perjalanan daripada Nabawan untuk ke Pangkalan Salong ini, 2 jam perjalanan dengan jalan yang berbukit-bukau dan berbatu tanpa tar. Begitulah keadaan selama 2 jam setengah dan sampai di Pangkalan Salong. Dan first impression adalah saya membayangkan, bagus tempat ni, Lokman, kalau sebenarnya kalau ada usaha untuk menjadikan salah satu daripada kawasan-kawasan sepanjang sungai ini dijadikan sebagai satu tarikan eco pelancongan. Tetapi itu boleh dilaksanakan nanti, Lokman. Kerana sebelum daripada itu, Lokman, banyak perkara yang perlu dititik beratkan oleh pihak berkuasa tempatan, oleh calon yang bertanding dan sebagainya untuk mengusahakan dan mengangkat perkara ini ke atas. Kerana banyak keluhan-keluhan rakyat, Lokman, yang disuarakan kepada saya sepanjang saya berada di Pagalungan tadi. Kerana ialah kalau ikutkan pendapatan mereka, Lokman, kita anggarkan begini saja. Kalau ada pasar minggu, kita ambil contoh, kalau di Semenanjung kita boleh tengok pasar minggu tu mungkin 3-4 kali seminggu, Lokman. Tapi bagi masyarakat di Pagalungan ini, sekitar ada 1,000 penduduk, Lokman. Sekali seminggu
Dan pendapatan sebuah keluarga untuk penjualan mungkin pucuk ubi, pisang, sekitar RM15 ke RM30. Dan puratanya adalah RM20. Jadi seminggu RM20, 4 minggu RM80. Tak sampai pun 100, Lokman. Jadi kalau kita nak lihat daripada sudut bagaimanakah keadaan mereka ini, itu gambaran sedikit yang boleh saya ceritakan. Kalau kita nak gambarkan pula, Lokman, daripada apa yang saya lihat sendiri, mereka ini bersempadan dengan Indonesia, dengan Kalimantan. Sebenarnya kalau sungai Longgongon ini, kalau dibawa terus, terdapat 2 persimpangan, 2 terusan antara boleh pergi ke Pensiangan yang juga bersempadan juga dengan Kalimantan dan juga terus kepada Kalimantan di Longgongon itu melalui Pagalungan itu sendiri. Jadi kalau ikutkan usaha mereka untuk menjual ke negara jiran tidak boleh. Jadi kalau ada hasil usaha mereka untuk dibawa keluar, perjalanan itu daripada Pagalungan untuk menggunakan jalan darat ke Pekanbaruan ada 3 ke 4 jam. Mereka ada pilihan 3 atau 4 jam. Tapi kalau mereka menggunakan jalan air, maksudnya sungai Longgongon ini 2 jam setengah. Okey. Syah, Tapi hasil mereka ini untuk mereka bawa ni tidak begitu memberangsangkan, Lokman. ini antara kisah-kisah yang menarik untuk kita kupas kerana isu itu sudah tentu penting. Tapi saya suka menceritakan isu-isu di setiap kerusi DUN maupun kerusi parlimen berdasarkan kisah rakyat yang berada di situ. Syah ada berkongsikan gambar dengan saya dan saya mau kongsikan gambar itu dengan penonton kami di luar sana. Gambar yang kedua ini menunjukkan ada 2 ataupun 3 orang budak yang memegang seolah-olah batang kayu. Apa cerita di sebalik gambar ini, Syah? Apa yang mereka mahu lakukan di situ? Baik, Roman. Saya sempat menemu bual seorang suri rumah yang bernama Surinah dan beliau berusia 28 tahun, mempunyai 2 orang anak dan beliau mengatakan bahawa beliau berada di situ, berada di sekitar kawasan yang berhampiran dengan tempat berhentinya bot-bot yang membawa penumpang ini kerana beliau menunggu anak beliau habis sekolah dan beliau terpaksa duduk di rumah saudara ataupun sulap ataupun pondok yang disediakan untuk ibu bapa penjaga ini untuk menunggu anak-anak mereka yang bersekolah. Habis sekolah maksudnya habis mungkin kalau hari-hari Lokman, perjalanan diorang ni sebenarnya mereka punya perjalanan ni memakan masa naik bot saja 3 jam, Lokman. 3 jam untuk sampai ke sekolah yang berada di Pagalungan. Maksudnya mereka ni menghampiri, perkampungan mereka ni hampir kepada Kalimantan itu sendiri. Jadi kalau nak ikutkan mereka terpaksa memasak di situ hujung minggu pada hari 5 ataupun hari Jumaat mereka akan pulang ke rumah mereka 3 jam perjalanan menaiki bot itu dan mereka yang 2 anak tadi itu adalah merupakan pelajar sekolah rendah di SK Longgongon dan mereka membawa kayu api. Okey, satu masalah di sini, Lokman, adalah mereka kebanyakannya bergantung kepada sumber asli yang ada di sini. Mereka tidak mampu untuk membeli dapur gas, mereka tidak mampu untuk membeli tong gas. Jadi mereka menggunakan kayu api untuk memasak air, memasak makanan dan sebagainya. Nak berkata tentang air pula, Lokman, air Sarawak ini ada tetapi tidak sampai kepada mereka. Hanya berada berhampiran dengan mereka tetapi tidak sampai. Kebanyakan mereka ini menggunakan air graviti. Air yang disudut daripada tanah, daripada pokok di atas bukit yang menjadi punca air untuk mereka salurkan kepada kampung-kampung yang berada, kepada 1,000 orang penduduk yang berada di sekitar situ. Jadi itu antaranya. Antara yang satu perkara lagi yang menjadi rutin kehidupan mereka ini, solar ataupun penggunaan elektrik yang diberikan oleh syarikat elektrik yang mereka ada meter sendiri, Lokman. Sebenarnya setiap rumah ada meter tetapi penggunaan mereka hanyalah pada pukul 6 petang sehingga pukul 6 pagi keesokan hari. Jadi kalau sekolah ada kebenaran untuk menggunakan sampai seksi sekolah habis. Tapi untuk penduduk kampung hanya boleh menggunakan elektrik 6 petang sehingga 6 pagi. Jadi kalau siang hari, Lokman, kalau berpanas, berpanaslah. Kalau bergelap, bergelaplah. Tapi itu yang suasana biasa bagi penduduk atau masyarakat yang berada di Pagalungan. Di Salong ini sendiri, di tempat saya berdiri ketika ini pun, inilah realiti hidup masyarakat di sini. Kalau saya ada bertanya kepada salah seorang mantan ketua kampung di situ, saudara Philip, saya bertanyakan kepada beliau, saya kata, tidakkah perkara ini perlu diajukan kepada pihak berkuasa? Dia kata pernah perkara ini berkali-kali dan telah berpuluh tahun perkara ini diajukan. Perkara yang sangat Lokman adalah perkara tersebut hanya dilakukan ketika katanya
mendakwa bahawa benda itu berlaku hanya ketika musim pilihan raya. Seperti ada sekarang ini, ketika musim pilihan raya kita akan berbuat demikian dan demikian. Dan tahun lalu katanya, dan awal tahun ini terdapat juga janji yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan akan membina sebuah jabatan dan bakal menelan belanja sekitar ratusan juta ringgit, tetapi jambatan itu hanya di fikiran mereka dan tidak terlunas dan tidak terlaksana di kawasan Pagalungan yang menghubungkan Salong, Pagalungan dan Penciangan ini. Pada saya Syah, ini adalah matlamat pilihan raya. Kerana matlamat terakhirnya adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat, sama ada berdasarkan pembangunan infrastruktur maupun menambah baik tadbir urus dan sebagainya. Kita ceritakan kisah-kisah rakyat ini yang mungkin dilupakan oleh berita-berita perdana. Dan saya juga gemar untuk ceritakan kisah-kisah mereka dan keluh kesah mereka berdasarkan wajah. Saya suka letakkan wajah pada cerita-cerita ini. Dan satu gambar potret yang menarik juga yang Syah kongsikan kepada saya adalah seorang individu lelaki, dilihat sini seperti pakai baju kemeja berwarna merah jambu ataupun merah, di situ memakai pelitup muka. Apa kisah individu ini yang berada di Pagalungan ini dan Nabawan? Baik, Loman, itu adalah sebenarnya saudara Philip yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan itu antara yang dikongsikan sebenarnya, Loman. Saya ada sesuatu yang menarik sebenarnya, Loman, berkenaan dengan penduduk di Pagalungan ini sendiri. Menjelang pilihan raya, sebenarnya kita biasa mendengar bahawa calon-calon yang bertanding atau parti-parti yang bertanding, mereka akan membawakan satu manifesto. Janji yang untuk orang kata untuk memenuhi hasrat dan memenuhi impian rakyat. Tetapi di Pagalungan, masyarakat di Pagalungan, di daerah kecil Pagalungan ini sendiri, sebenarnya mereka memiliki manifesto mereka sendiri untuk diserahkan kepada calon-calon yang mungkin akan memenangi pilihan raya pada 26 September ini, Lokman. Dan apa yang dinyatakan oleh Philip, dan nanti kita akan kongsikan, Lokman, sebenarnya dia mengatakan bahawa sebelum ini mereka telah begitu berbuku sudah, katanya, risalah-risalah berkenaan dengan manifesto. Dia kata mungkin kali ini biarlah mereka sendiri yang memberikan manifesto, dan terdapat 6 senarai manifesto yang mungkin kalau boleh saya kongsikan, antaranya berkenaan dengan sekolah. Mereka mahukan satu sekolah menengah untuk didirikan kepada siapa saja yang bakal memenangi kawasan di Nabawan ini sendiri. Kalau ikutkan Nabawan ini besar, Loman. Luas Nabawan ini sebenarnya kalau ikutkan kita, kalau perjalanan 2 jam setengah, Lokman, daripada KL dah boleh sampai Melaka. Tapi 2 jam setengah perjalanan saya masih lagi di Nabawan, Lokman. Dan itulah kalau kita nak gambarkan bahawa kalau kawasan ini secara keseluruhan yang membangun, mungkin ada yang tercicir. Tetapi hanya sekelompok ataupun setengah kawasan saja yang memiliki penduduk. Jadi mungkin perkara itu perlu dititik beratkan dan diberilah kemudahan untuk mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Kerana kalau nak ikutkan satu lagi, Lokman, mereka untuk membina jalan yang berada di kampung atau membuat sesuatu, mereka terpaksa mengambil batu-batu di sungai atau pasir-pasir di sungai, mereka tapis, mereka angkat batu, letak dekat dalam plastik, terpaksa mengharung sungai, pergi ke kawasan rumah mereka dan bina tangga jalan sendiri. Mereka terpaksa kehidupan begitu sebab mereka faham telah berpuluh tahun tiada siapa yang mampu membela mereka mengikut cita rasa. Tapi ini mereka punya cita rasa yang perlu tahu, sebab yang perlu tahu adalah calon-calon yang perlu tahu apakah mereka ini perlu atau tidak diberikan pembangunan. Tapi hari ini mereka telah meletakkan manifesto mereka. Mereka inginkan satu sekolah menengah kerana ada 7 sekolah rendah tapi tiada sekolah menengah. Jadi mereka mengatakan perlukah mereka ini di-uprootkan daripada kawasan mereka untuk tinggal di pergi sekolah menengah yang ada asrama dan sebagainya, yang memang jauhnya dalam 3-4 jam, dan sekiranya apa-apa berlaku, mereka masih lagi berada dalam institusi keluarga yang saling memerlukan, Lokman. Jadi anak-anak ini sendiri tidak mahu keluar. Ada yang habis saja sekolah darjah 6, mereka tidak lagi menyambung pelajaran ke sekolah menengah. Okey, Syah. Terima kasih, Syah. Pokoknya adalah memerlukan individu ini. Pokoknya adalah ini kisah yang kami akan bawa, kisah-kisah yang kami mahu bawakan, terutamanya semakin dekat dengan pilihan raya negeri Sabah, begitu dekat, 2 hari sahaja lagi, dan Syahrizal dan semua wartawan kami di sana di serata Sabah akan terus mengupas kisah-kisah bukan sahaja perkembangan berita dan politik terkini menjelang PRN, tetapi kisah-kisah dan suara-suara rakyat yang harus diangkat, kerana itu adalah matlamat
utama mengapa kita melantik wakil rakyat dan mengapa kita melalui proses yang dipanggil sebagai pilihan raya ini. Syahrizal, terima kasih Wakil Sarawak melaporkan dari Pagalungan, sempadan Sabah dan juga Indonesia. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita mahu beralih juga kepada Hasimi Muhammad yang berada di Bongawan. Apa kisah di sana? Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.